Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Alif Aiman bin Muhammad Khairi dari kelas Sukiyaki dari Jabatan Sistem Terbenam ataupun Embedded System. Saya ingin membuat video amali tentang cara-cara menguruskan jenazah. Cara-cara untuk memandikan jenazah. Yang pertama, letakkan mayat di tempat mandi yang disediakan. Kedua, tutup seluruh anggota mayat kecuali mukanya sahaja. Ketiga, semua bilal hendaklah memakai sarung tangan di sebelah kiri. Keempat, sediakan air sabun. Dan kelima, sediakan air kapur barus. Keenam, istinjakkanlah mayat terlebih dahulu. Ketujuh, angkat sedikit bahagian kepalanya sehingga paras dada. Ke-8, terlupa untuk letakkan begini. Ke-8, mengeluarkan kotoran dalam perutnya dengan menekan memicik-micik perutnya perlahan-lahan dan berhati-hati serta kotorannya dalam mulut dengan menggunakan kain alas atas tidak tersentuh auratnya. Sapukan begini di mulutnya agar auratnya tidak disentuh. Seterusnya, yang ke-9, siram dan basuh dengan air sabun sahaja dulu. Siram. Yang seterusnya, gosok giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari dan kakinya dan rambut. Gosok giginya, lubang hidung, celah telinga, celah ketiaknya, celah jari dan kakinya dan rambutnya. Selepas itu, siram atau basuh seluruh anggota mayat dengan air sabun saja. Siram seperti tadi. Kemudian bilas dengan air yang bersih seluruh anggota mayat sambil berniat. Nawaitul ghusli lihazal mayyiti lillahi ta'ala. Sahaja aku memandikan jenazah lelaki kerana Allah Ta'ala. Itu bagi jenazah lelaki. Kemudian, nawaitul ghusli lihazihil mayyitah lillahi ta'ala. Sahaja aku memandikan jenazah perempuan kerana Allah Ta'ala. Itu bagi jenazah perempuan. Terlentangkan mayat atau basuh dari kepala hingga ke hujung kaki 3 kali dengan air yang bersih. 1, 2 dan 3. Siram sebelah kanan 3 kali. Ini kanannya. 1, 2, 3. Kemudian siram sebelah kiri 3 kali. Ini adalah kirinya. 1, 2, 3. Yang seterusnya, mengiringkan mayat ke kiri. Basuh bahagian lambung kanan sebelah belakang. Kiri begini. Iringkan ke kirinya. Basuh di belah kanan bahagian belakangnya. Seterusnya seperti itu juga, cuma iringkan jenazah di bahagian kanan.
seperti itu. Okey, seterusnya telentangkannya semula, ulangi menyiram seperti awal tadi. Seterusnya siram dengan air kapur barus. Lepas itu wudukkan mayat. Bagi jenazah lelaki, niat wuduknya adalah nawaitul wudu alihazal mayyiti lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat mewudukkan jenazah lelaki ini kerana Allah Ta'ala. Bagi jenazah wanita pula, niat wuduknya adalah nawaitul wudu aliha zihil mayyiti lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat mewudukkan jenazah perempuan ini kerana Allah Ta'ala. Cara mewudukkan jenazah ini iaitu dengan mencurahkan air ke atas jenazah itu bermula dari muka dan akhir sekali pada kakinya, sebagaimana melaksanakan wuduk biasanya. Jenazah lelaki hendaklah dimandikan oleh lelaki dan jenazah wanita hendaklah dimandikan oleh wanita. Seterusnya, siram dengan air. Setelah selesai dimandikan dan diwudukkannya dengan baik dan sempurna, hendaklah dilapkan menggunakan tuala pada seluruh badan mayat. Lap. Lepas itu cawatkan bahagian kemaluan mayat dengan cawat yang disediakan. Begini caranya. Lepas itu usung dengan menutup seluruh anggotanya. Segala apa-apa yang tercabut dari anggota mayat hendaklah dimasukkan ke dalam kafan bersama contoh rambut, kuku dan sebagainya. Dengan ini selesailah kerja memandikan mayat dengan sempurna. Cara-cara mengkafankan jenazah. Pertama, hendaklah disediakan 3 lembar kain kafan dibentangkan dengan disusun kain yang paling lebar berada di bawah, atau dengan cara kain 3 lembar dibentangkan dan letaknya agak serong, yang atas melebar dan bawah mengecil. Setiap lembar disapu dengan wangian-wangian atau minyak wangi yang tidak mengandungi alkohol. Kedua, hendaklah disediakan tali pengikat sebanyak 3 atau 5 utas diletakkan di bawah kain kafan tersebut. Untuk contoh ini saya menggunakan hanya 3. Ketiga, hendaklah disediakan kapas yang disapu dengan wangi-wangian dan kayu cendana yang digunakan untuk menutup kemaluan, wajah, kedua buah dada, kedua telinga, kedua siku tangannya, kedua tumitnya. Keempat, angkatlah mayat tersebut dengan berhati-hati, kemudian baringkan di atas kain kafan yang sudah dibentangkan. Kelima, tutupkan jenazah itu dengan kapas yang disediakan pada bahagian-bahagian yang telah disebut di atas. Keenam, hendaklah kain kafan tersebut diselimutkan atau ditutupkan dari lembar yang paling atas sampai lembar yang paling bawah. Kemudian ikatlah dengan tali daripada kain yang telah disediakan sebanyak 3 atau 5 ikatan. Cara-caranya sebegini.
selimutkan jenazah tersebut. Semua tali pengikat mayat hendaklah disimpul hidup di sebelah kiri sebelum diikat di kepala. Benarkan warisnya melihat atau mencium tuliskan kalimah Allah dan Muhammad di dahi mayat dengan menggunakan minyak wangi. Setelah siap diikat, renjislah dengan air mawar dan sapulah minyak wangi. Mula ikat di bahagian tengahnya dahulu. Selesailah cara-cara mengkafankan jenazah. Cara mengerjakan solat jenazah. Bagi jenazah lelaki, imamnya akan mendirikan solat ke atasnya hendaklah berdiri searah kepala jenazah itu. Bagi jenazah perempuan pula, imam hendaklah berdiri searah dengan lambung ataupun bahagian tengah jenazah itu. Tentang tempat untuk mengerjakan solat jenazah, diperbolehkan di dalam masjid, di surau atau di tempat lainnya yang memungkinkan solat berjemaah dengan syarat tempatnya itu luas dan bersih. Rukun solat jenazah. Solat jenazah berbeza dengan solat yang lain kerana cara mengerjakannya hanya dengan berdiri dan takbir 4 kali tanpa rukuk dan sujud. Juga tidak perlu azan dan iqamat. Rukunnya ada 4, iaitu niat mendirikan solat jenazah yang dimaksudkan, berdiri bagi yang berkuasa, bertakbir 4 kali, dan terakhir adalah memberi salam. Yang pertama, niat. Niat solat jenazah bagi lelaki secara persendirian. Usolli ala hazihil mayyita bi arba'a takbiratin farda kifayatin lillahi ta'ala. Selepas niat, angkat takbir yang pertama. Untuk takbir yang pertama, baca Al-Fatihah. Selepas membaca Al-Fatihah, angkat takbir yang kedua. Selepas takbir yang kedua, selawat. Selepas selesai selawat, angkat takbir yang ketiga. Selepas takbir yang ketiga, berdoa memohon ampun bagi pihak si mati. Selepas selesai, angkat takbir yang keempat. Selepas takbir yang keempat, hendaklah membaca doa. Selepas selesai membaca doa, memberi salam, bermula dengan bahagian kanan dan seterusnya di bahagian kiri.